saya nak kongsi macam mana kita nak faham sifir, iaitu teknik mudah sifir. Baik, kita mula dengan nombor yang bernilai, nombor yang ada nilai. Banyak nombor sebenarnya, tapi kita mula daripada nombor yang paling asas, iaitu nombor 1 hingga 9. Baik, sekarang ni saya akan tulis nombor 1 hingga 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Sekarang ni saya rasa anak-anak yang tadika pun memang dah kenal dah nombor ni kan, nombor 1 hingga nombor 9. Kita kenal nombor ni betul-betul. Okey, sekarang ni dekat nombor 1 hingga 9 ni kita lukis butang. Okey. Kalau nombor 1, butang dia pun ada 1. Bilangan butang tu mesti sama dengan nombor yang kita tulis. Okey. Kalau nombor 2, butang dia pun ada 2 lah. Kita boleh lukis mana-mana lah kita suka butang tu. Okey, kalau 3, butang dia pun ada 3. 1, 2, 3. Okey, kalau 4, butang dia pun ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, mula daripada nombor 5 hingga 9, kalau kita letak butang nanti dia terlampau banyak, susah kita nak kira dan susah kita nak tengok. Okey, sebab tu saya takkan letak butang banyak-banyak, tapi saya letak 5. Satu garisan kat bawah ni mewakili 5. Jadi dekat nombor 5 tiada butang sebab dah ada garisan kat bawah ni yang mewakili 5. Kalau 6 ada satu garisan kat bawah, dia ada satu je butang kat sini sebab 5 tambah 1, 6. Kalau 7, butang dia ada berapa? Ada 2. Sebab satu garisan kat bawah mewakili 5, butang ada 2. 5, 6, 7. Okey, kalau 8 ada satu garisan kat bawah yang mewakili 5, butang dia ada 3. Okey. Kalau boleh kita guna pen yang berlainan color lah supaya anak-anak kita ataupun murid-murid kita nampak lah perbezaan tu kan. Nampak butang tu. Okey, sekarang ni kalau 9, butang dia ada berapa? Ada 4 lah kan? 1, 2, 3, 4. Ada garis 1 kat bawah. Okey, sekarang ni kita kenal nombor 1 hingga 9. Baik, butang nombor 1 hingga 4 tiada garisan sebab nombor kurang daripada 5. Semula daripada nombor 5 hingga 9 ada satu garisan kat bawah yang mewakili 5 dan butang dia tu bergantung kepada nombor. Contoh seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Okey, baik. Sekarang ni macam mana kita nak anak kita ataupun murid kita faham konsep sifir, bukan sekadar hafal saja. Kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Okey. Bahagian pertama, kita pilih nombor yang melibatkan butang sahaja, yang tidak ada pun nombor yang ada garisan kat bawah. Contoh kita pilih nombor yang daripada nombor 1 hingga nombor 4. Okey, sekarang saya cuba pilih. Saya pilih nombor 2 darab 3. Okey, saya tulis 2 darab 3. Okey, macam mana kita nak ajar anak kita atau murid kita 2 darab 3 ni? Okey, jadi kita minta dia pilih nombor yang paling kecil. Nombor 2 dengan nombor 3, mana yang kecil? Saya rasa mereka akan tahu kan, nombor 2 ni lagi kecil daripada nombor 3. Jadi kita pilih 2 sebab dia nombor kecil. 2 ni kita lukis 2 bulatan. Sebenarnya nak lukis bulat boleh, segi 4 boleh, tapi yang paling senang kita lukis bulatan lah. Okey, dalam bulatan ni, dalam setiap bulatan ni ada nombor 3. Okey. Jadi kita dah kenalkan dah nombor 1 hingga 9. 3 ni ada berapa butang? Ada 3 butang kan? Kita lukis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, jadi macam mana kita nak tahu jawapan 2 darab 3 ni? Kita minta anak kita atau murid kita kira butang tu ada berapa. Kita mula dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan dia 6. Jadi inilah bukti kenapa 2 darab 3 jawapan dia 6. Ini konsep yang mereka kena faham. Sebab itu jawapan 2 darab 3 tu
6. Jadi bila mereka faham, mereka akan lebih cepat ingat benda tu Okey, baik. Kita bagi contoh lain. Kita pilih nombor 4 4 darab 2. Okey, macam mana kita nak mereka cari jawapan? Macam mana mereka nak cari jawapan? Okey, sekarang ni kita minta dia pilih antara nombor 4 dan nombor 2 ni, mana yang nombor kecil? Nombor 2 kan? Jadi 2, kita lukis 2 bulatan. Dalam setiap bulatan tu ada nombor 4. Okey, sekarang ni dekat nombor 4 ni ada 4. Setiap 4 tu ada 4 butang. Betul tak? Ada 4 butang kan? Okey, jadi macam mana kita nak tahu 4 darab 2 ni berapa? Kita kira butang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawapan 4 darab 2 ialah 8. Okey, ini kalau nombor tu hanya melibatkan nombor-nombor yang ada butang je. Okey, macam mana pula kalau soalan tu ada nombor yang ada butang dan ada nombor yang ada garisan, ada mix, ada campuran kan? Okey, kita pilih satu nombor sebelah sini, satu nombor yang sebelah sini. Okey, sekarang kita pilih. Saya pilih nombor 3. Okey, 3 darab, kita pilih nombor satu lagi kat sini, saya pilih nombor 8. Okey, 8. Okey, sekarang ni cara yang sama juga macam tadi. Kita tengok nombor yang kecil ada nombor apa? Nombor 3 kan? Jadi nombor kecil dia 3, kita lukis bulatan 3. 1, 2, 3. Dalam setiap bulatan ni ada nombor 8. Okey, ada nombor 8. Baik, macam mana kita nak dapatkan jawapan 3 darab 8? Nombor 8 ni kita dah kenal tadi kan? Bawah dia ada garisan 1 kan? Lepas tu butang dia ada 3. Butang dia ada 3. Okey, nombor 8 ni pun sama. Saya guna pen lain lah Okey, sini bawah dia ada garisan, butang dia 3. Garisan, butang dia 3. Garisan, butang dia 3. Okey, macam mana kita nak dapat jawapan dia? Ni 5 kan? Kita dah kenal dah. Satu garisan ni mewakili 5. Biasanya murid-murid ni kalau sifir 5 memang senang dia orang nak hafal kan? Okey, 5 kita kira macam ni. 5, 10, 15. Lepas 15 apa? 16 kan? Okey, kita kira butang tu satu-satu. Kita mula sekali lagi. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi mereka lebih faham. Mereka tahu kenapa jawapan 3 darab 8 ni sama dengan 24. Okey, kita cuba cari satu lagi contoh. Kita ambil nombor 7. 7 darab, kita pilih nombor yang satu dekat sini, satu yang kat sini. Okey, yang butang je kan? Yang di sini ada butang je, tak ada garisan. Sini ada garisan. Okey, kita ambil nombor 2. Okey, 7 darab 2. Okey, macam tadi juga kita cari nombor yang kecil ialah nombor 2. Jadi kita buat garisan 2. 1, 2. Dalam setiap bulatan ni ada nombor 7. Okey, macam mana kita nak kira jawapan? Kita dah tahu dah 7 ni kita dah belajar tadi kan? 7 ni ada satu garisan kat bawah, ada 2 butang. Sama, 7 ni ada satu garisan kat bawah, ada 2 butang. Saya ulang balik. Kenapa ada 2 butang? Sebab ni 5, 6, 7. Betul kan? Okey, jadi macam mana kita nak cari jawapan dia? Kita kira yang bawah dulu garisan ni. Ni 5 kan? 5, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi jawapan dia 14. Baik. Sekarang ni saya bagi contoh. Kalau macam mana pula kalau soalan tu melibatkan nombor yang ada garisan. Dua-dua nombor tu ada garisan. Okey, contoh saya ambil nombor 8 darab 9. Okey, macam mana kita nak buat? Ini cara dia lain. Dia tak sama dengan cara pertama dengan cara kedua. Okey, cara pertama tadi dia melibatkan nombor yang ada butang je. Dua-dua nombor tu butang. Kalau yang cara kedua ni, contoh yang kedua ni ialah nombor yang campuran, nombor yang ada butang sahaja dan nombor yang ada garisan. Dan
contoh yang ketiga ni. Okey, cara yang ketiga ni melibatkan hanya nombor yang ada garisan. Dua-dua nombor tu ada garisan bawah yang mewakili 5. Baik, sekarang ni cara dia macam ni. Mula-mula, okey. Nampak tak? Okey, mula-mula 8 darab 9. Kita tengok. Kita guna nombor 10. Macam mana 8 ni nak jadi 10? 8 nak jadi 10, kita kena tambah 2 kan? Jadi kita letak jawapan 2 kat bawah. Kita letak nombor 2 kat bawah 8. 9. 10. Macam mana 9 ni nak jadi 10? Kena tambah 1, betul? Okey, jadi kita darabkan 2 darab 1. 2 darab 1, 2 kita letak kat belakang. Dia jawapan ni mesti ada 2 digit kan? Okey. Yang belakang tu nombor 2. Biasanya kalau mereka dah mahir yang part pertama dan kedua ni, dia dah tahu dah kat sini, dia boleh bayangkan jawapan ni kan. Okey, 2 darab 1 ialah 2. Macam mana kita nak dapat jawapan yang depan ni? Kita dah tahu dah, kalau 8 butang dia ada 3. Betul kan? Kalau 9 butang dia ada 4. Jadi sekarang ni untuk dapatkan jawapan yang kat depan ni, kita kira butang je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapan dia 72. Okey, 72. Okey, baik, saya bagi contoh lain. Kita ambil nombor 6. 6 belum guna lagi, kesian 6 kan. Okey, nombor 6. Kita pilih nombor 6. 6 darab 7. Okey. Cara dia tak sama macam tadi. Okey, kita tengok sini. Kita guna nombor 10. Okey, macam mana 6 ni nak jadi 10? Macam mana 6? 6 tambah berapa dapat 10? Okey, jadi jawapan dia 4 lah kan? Kalau 7 ni kawan dia apa? Kawan dia 3 lah. 7 tambah 3, 10. Jadi 4 darab 3, 12 kan? Betul tak 12? Okey, 12. 2. 1 tu kita simpan. 1 tu kita letak tepi dulu. Okey, 1 tu kita letak tepi dulu. Okey, sekarang ni dekat 6 ni, 6 ni ada garisan 1 kat bawah, 1 butang. 7, 2 butang. Betul tak? Okey, sekarang ni apa kita nak buat? Kita kira butang dia ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Tapi kita ada 1 tadi kat sini yang kita simpan tu. Tambah lagi 1 butang, 4. Jadi jawapan dia 42. Jadi itu je lah yang dapat saya kongsikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sama-sama kita, salah satu cara macam mana kita nak pupuk minat anak kita supaya minatkan matematik. Bila mereka faham, mereka minat nak belajar, dan semoga anak-anak kita senang, dipermudahkan belajar. Sekian, terima kasih.